Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali lagi bersama cikgu dalam Cikgu Duan Channel. So, untuk kali ini, bagi yang pertama kali masuk ke channel cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas, tak rugi kalau anda subscribe channel cikgu. Okey, so untuk video kali ni, cikgu ingin kongsikan sambungan sains tingkatan 2. Okey, sebelum ni kita masuk 2.2. So hari ni 2.3, saling bersandaran dan interaksi antara organisma dengan organisma dan organisma dengan persekitaran. Okey, saling bersandaran. Ni contohlah. Ni gambar ni. Saling bersandaran. Ada apa kat sini? Tengok. Berkatak ada. Okey, sebelum tu kamu kena tahu maksud definisi habitat. Apa yang dimaksudkan dengan habitat? Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Okey. Sekali lagi, persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. So, biasanya kita kalau manusia kita tak panggil lah habitat. Okey. Kita biasanya rumah flat, rumah kampung, tu kita panggil habitat. So, kalau untuk haiwan pula, dalam hutan, sungai, kolam, paya, banyak lagi padang. Okey, tu habitat. Okey, tempat tinggal habitat tadi. Yang kedua, spesies. Spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa, okey, dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey. So, organisma yang ada ciri yang sama. Sepunya ni sama, okey, dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. So, ciri-ciri yang sama. So, ingat tu. Okey. Yang ketiga, populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama, spesies, dan hidup di habitat yang sama. Okey. So, selain dalam populasi ada banyak spesies, sekumpulan organisma spesies yang hidup dalam habitat yang sama. Contoh ni pepatung ni. Okey. Okey. Selepas populasi, komuniti. Komuniti ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. So contoh ni dekat kolam ni komuniti. So dalam tempat habitat kolam ni, so banyak populasi. So populasi apa? Ikan, itik, okey, tumbuh-tumbuhan, okey, katak. So dalam satu ni komuniti ni banyak populasi. Okey. Ekosistem. Apa dia? Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuklah segala komponen bukan hidup, air, udara dan tanah. Okey. So dalam ekosistem pula ni banyak pula dalam dia ada beberapa komuniti. Tadi dalam komuniti apa dia? Beberapa populasi. So ekosistem lah yang lebih besar lagi. Banyaklah. Banyak haiwannya, banyak serangganya, banyak pokok-pokok tumbuhannya. Okey. Tu ialah ekosistem. So perlunya kita hidup dalam keseimbangan ekosistem. Okey. So perlunya ekosistem ni kena balance. Okay, sebab apa? Organisma dalam suatu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. So kita tak spesies tu tak pupuhlah. Kalau balance, kalau seimbang ekosistem tu.
Organisma ini saling bersandaran dengan komponen bukan hidup, air, cahaya, udara, tanah. Okey. Saling melengkapi orang kata. Keseimbangan ekosistem. Saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran secara semula. Jadi ini menghasilkan ekosistem yang seimbang. So, kita nak capai ekosistem yang seimbang. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. So, kalau dikatakan seimbang ni, satu ekosistem ni saling melengkapi orang kata. Yang hidup ke, yang komponen bukan hidup ke, air, udara, tanah tadi komplit, lengkap. Tak ada orang kata hakisan tanah ke, gempa bumi ke, bencana alam ke, tak ada. So, seimbang. Okay. Kepentingan hidupan terhadap alam sekitar. Okay. Kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Kawasan gurun mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Okay. Yang ketiga, kawasan tundra, sejuk pula dah. Musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Ni contoh dah. Tiger, harimau Malaya. Ni. Burung, kenyalang. So, semua ni hidup dalam habitat mana? Dalam hutan. Ni. Dak, unta, keldai, kaktus. Ni kawasan gurun. Ni kawasan kutub, tundra, sejuk, beruang. Okey, kita pergi kepada interaksi antara organisma. Okey, interaksi antara organisma ni terdiri daripada simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. So ingat, ingat pelajar-pelajar ada 3. Simbiosis, mangsa-pemangsa, persaingan. Simbiosis dia ada 3 pula. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Parasit lah ni. Parasitisme. So ada 3. Simbiosis. Okay, ada 3. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Okay, kita pergi satu-satu. Okay, boleh ingat interaksi ada 3. Simbiosis, mangsa-pemangsa, persaingan. Simbiosis pecah pula 3. Mutual, komensal, parasit. Okay. Simbiosis. Simbiosis berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies ni. Okey, hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Ni contoh ikan jerung ni. Simbiosis terdiri daripada 3, cikgu dah beritahu tadi, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Tolong ingat, MKP. MKP. Ikan Nemo. Buran melindungi ikan badut. Ini nama dia ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Okey. Buran ini. Buran ni. Ikan badut dapat membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Nampak? Saling berinteraksi dua ni. So, yang ni dua-dua dapat faedah. So, yang ni dikenali sebagai mutualisme. Dua-dua dapat faedah keuntungan. Lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Ni. Berinteraksi sama. Di atas ada bawah ni. Dekat kulat ni. Okey. Kulat membekalkan air dan mineral kepada alga. Alga berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Nampak? Saling berinteraksi. Orang kata win-win situation. Dua-dua untung.
Okey, kulak dapat untung, alga pun dapat untung. Okey, seterusnya. Mutualisme juga burung tiung. Ni burung tiung mendapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang melekat di badan kerbau. So siapa dapat untung? Burung dapat makanan kerbau. So tak adalah kutu dekat badan kerbau ni. So dua-dua dapat keuntungan. Okey. Mutualisme. Badan kerbau bebas daripada kutu. Okey. Yang kedua, masuk dalam kategori simbiosis juga. Yang kedua, komensalisme. Interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. So yang ni seorang satu je untung. Lepas tu seorang lagi tak untung, tak rugi. Tu cerita dia. Satu untung, lepas tu seorang lagi tak untung, tak rugi. Komensal merupakan organisma yang mendapat keuntungan. Ini contoh sini. Ikan rimora. Dikenali sebagai komensal lah, dia untung. Ni yang kecil ni. Melekat pada ikan jerung. Hostess perumah ni. Sebab apa? Mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. So serpih daging ke apa yang ikan jerung makan. So ikan rimora dapat juga. Okay. So untunglah ikan rimora ni. Okay. Yang kedua, paku pakis langsui. Komensal dia dapat untung menumpan di celah-celah dahan pokok. So pokok ni adalah perumah lah untuk mendapatkan cahaya matahari. Untung dia. Habis. Okey. So habis komensalisme. Okey, tadi mutualisme, komensal. Yang ketiga, parasitisme. Kita tengok pun parasit. Parasit ni jahat lah. Kita tengok. Interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. Tu yang cikgu sebut jahat tadi. Parasit ni jahat lah. Dia seorang untung, lepas tu dia main dekat perumah ke apa, perumah tu pula rugi. Ni jahat. Okay, parasit. Parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan. Perumah ialah organisma yang dimudaratkan. Cacing, parasit. Ni cacing pita. Parasit yang hidup di dalam usus manusia menyerap nutrien. Okay, parasit lagi. Kutu menghisap darah manusia dan haiwan. Ni. Dekat kepala rambut tu ada kutu. Dia hisap darah. Dia yang untung. Mangsa pemangsa. Okey. Habis kategori simbiosis tadi. Yang kedua, interaksi yang kedua adalah mangsa pemangsa. Kita tengok. Melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Mangsa apa dia? Organisma yang dimakan oleh pemangsa. Pemangsa pula organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. So yang ni apa dia ni? Harimau. Okey, yang ni adalah pemangsa. So yang ni yang nak kena tukar ni adalah mangsa. Persaingan. Dan yang ketiga interaksi adalah persaingan. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing, berebut untuk mendapatkan apa? Keperluan asas yang terhad seperti cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. So berebutlah bersaing lah. Contoh singa dua-dua ni. Tak tahulah berebut apa ni. Makanan ke, kawasan ke. Okey, persaingan. Okey, kita pergi pula kepada
kawalan biologi. Habis interaksi tadi, kita masuk kawalan biologi. Kawalan biologi adalah kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit ataupun patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Okey. So, kelebihan dia kita nak kurangkan bilangan haiwan perosak. Okey, kawalan biologi. Burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. Bukan saja-saja bela burung hantu ni. Dia boleh, dia nampak tikus lalu lari je, pop dia makan. Ni burung hantu. Kawalan biologi seterusnya Bacillus thuringiensis. Digunakan ni. Digunakan untuk mengawal serangga perosak ni umban tanduk di ladang kelapa sawit. Ni. So tak mau ada benda ni, dia spray, dia bagi ni mikroorganisma ni, so mati habis kumbang tanduk. Okey, seterusnya ikan gapi. Merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Sebab itulah dalam kolam ke apa, bagus kita bela ikan gapi. Selain daripada tu, kawalan biologi, itik diternak di sawah padi untuk apa? Untuk makan perosak seperti siput dan serangga. So bukan saja-saja kalau ada itik kat sawah padi tu. Kumbang kura-kura. Ni kumbang kura-kura makan afid. Afid ni apa? Perosak tanaman yang kecil ni. Okey. Kawalan biologi lebih mesra alam kerana tidak menggunakan spray ke apa bahan kimia, pestisid, racun serangga, tak ada. Okey. Selain itu, kaedah ini biasanya lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Namun demikian, kaedah ini mempunyai ada kekurangannya. Okay, kita tengok. Mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baru diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Okey, tu kesan dia. Kekurangan dia. Okey, kita pergi pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. So, ada berapa faktor dia? Boleh besar, boleh kecil sesuatu populasi ada 4. Yang pertama, serangan penyakit. Yang kedua, kehadiran pemangsa. Dan yang ketiga, sumber makanan. Yang keempat, perubahan cuaca. Okey, kita tengok yang pertama. Serangan penyakit. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang wabak penyakit. Okey. Sebagai contoh, penyakit sesama burung yang menular di kawasan ternakan ayam dan penyakit mozek tembakau di ladang tembakau. Okey. So, ini contoh penyakit-penyakit. Yang kedua, kehadiran pemangsa. Okey, ada singa ni. Saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Sebagai contoh, saiz populasi kuda belang ni di ekosistem savana berkurangan. Sebab apa? Kehadiran pemangsanya singa. So banyak singa ada kat sini, so matilah kuda belang tu. Makin lama makin tak ada populasi kuda belang. Yang ketiga, sumber makanan. Jika sumber makanan semakin berkurangan, haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai contoh, panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanan utamanya. Penerokan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitat musnah. Contoh lain, saiz populasi burung gagak di Malaysia meningkat. Sebab apa? Banyak sisa makanan. Nampak? Burung gagak suka sisa-sisa makanan ni.
Okey, seterusnya perubahan cuaca. Yang keempat, kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kalau panas, musim kemarau, so tanah jadi kering dan sebagainya. Lepas tu, makin lama hutan boleh terbakar. Kesannya populasi tumbuhan dan haiwan menurun. Okey. So kita tengok pula perubahan dalam ekosistem. Perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan, ataupun saiz sesuatu populasi menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. So ada 3 kat sini. Perubahan dalam ekosistem. Kita pergi kepada kekurangan bekalan air. Padi, pokok padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Sekiranya kemarau berlaku, perubahan dalam ekosistem akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. So kemarau, tak ada air dan sebagainya. So pokok padi susah nak tumbuh hidup. Siratan makanan akan terjejas disebabkan populasi pengeluar iaitu padi berkurangan. So kalau pengeluar tak wujudlah rantai makanan. So kalau rantai makanan tak wujudlah siratan makanan. Yang kedua, perubahan saiz populasi. Saiz sesuatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan apa? Perubahan sesuatu populasi yang lain. Sebagai contoh, kehadiran serangga perosak seperti kumban dan peluncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Belalang juta. Ni belalang juta. Pada tahun 2015, wilayah selatan Rusia telah diserang oleh belalang juta dan memusnahkan tanaman. Ni. Ladang jagung seluas 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Oh, dahsyat. Belalang juta. Okey, dah habis 2.3. So kita masuk sikit lagi, kita masuk 2.4. Peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan. Okey, so ni aktiviti yang kita buat ni. Okey, apa kesan dia? Kadang-kadang kita buat je, kita tak tahu kesan. Kita tengok aktiviti. Kalau duduk tebang hutan je, apa yang jadi? Kepupusan spesies flora dan fauna. Kesan rumah hijau, hakisan tanah. Duduk tebang pokok dalam hutan. So, gajah pun, harimau pun dah tak ada habitat. So, pupus. Pupuslah spesies-spesies haiwan tertentu. Harimau. Kesan rumah hijau. So, bila pokok dah tak ada, siapa yang nak serap karbon dioksida tadi? So, tak ada. So, karbon dioksida di atmosfera makin hari makin banyak. So, berlakulah kesan rumah hijau dan bumi semakin hari semakin panas. Itu yang kita panggil pemanasan global. Yang kedua, perindustrian. Pencemaran udara. Menyebabkan udara, air, tanah, kesan rumah hijau, bumi makin panas, hujan asid. So, industrial kilang menghasilkan gas-gas toksik yang beracun. Contoh, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. So, semua tu bila turunnya hujan, dia bercampur sekali dengan gas-gas toksik tadi, dia turun sebagai hujan asid. Bahaya tak hujan asid ni? So, kalau kena bangunan boleh hakis. So, kalau kena manusia, kalau kena dekat kepala, insyaAllah kena migraine. Okay. Yang ketiga, pertanian. Pencemaran air akibat penggunaan pestisid dan baja secara berlebihan. Tanah kehilangan mineral akibat pertanian yang tidak lestari. So, tak mau. So, bila sungai ke apa tercemar, so haiwan akuatik akan mati. Okay. Pembuangan sampah sarap. Pencemaran air, tanah, banjir kilat. Sebab apa banjir kilat? Longkang penuh dengan sampah. So, air tak boleh lalu, mengalir ke laut. So, dia akan naik ke jalan. Tu kita panggil banjir kilat.
Baung busuk akibat perebutan sisa pebejal organik. Okey. So, ni adalah aktiviti dan kesannya. So, macam mana kita nak atasi kesan-kesan aktiviti manusia ni? Yang pertama, so kuat kuasakan undang-undang. Tingkatkan kesedaran orang awam. Buat iklan dalam TV ke, dalam pamphlet ke, buat banner ke. So ni, supaya orang awam, orang ramai sedar kesan buang sampah dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan kaedah kawalan biologi. Tak payah nak guna bahan kimia, racun serangga. Okey, guna kaedah. Okey, kita pergi satu-satu. Jabatan Perhutanan sentiasa melaksanakan kerja penguatkuasaan undang-undang di semua negeri. Contoh, buat rondaan di kawasan hutan, gunakan helikopter dan menjalankan sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan lori-lori yang membawa kayu balak tu. Okey. So, bukan tugas kita, tugas Jabatan Perhutanan. So, kita kalau rumah dekat kawasan hutan, so kalau berlaku aktiviti yang mencurigakan, kita boleh report, kita boleh buat aduan kepada Jabatan Perhutanan. Okey, di sekolah, murid diterapkan dengan nilai murni menghargai keseimbangan alam dalam mata pelajaran pendidikan moral. Nilai murni juga diterapkan melalui media massa, akhbar, radio dan televisyen. Okey. Mengamalkan 5R. Dulu 3R, sekarang ni 5R dah. Refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Amalan refuse, mengelakkan daripada guna bahan yang tak dapat dicipta semula. Reduce, mengurangkan jumlah bahan yang digunakan. Reuse, menggunakan semula sesuatu bahan. Recycle, mengitar semula bahan. Dan repurpose, menggunakan sesuatu bahan untuk kegunaan lain. Dapat mengurangkan bahan buangan. So, kalau kita amalkan 5R ni, insyaAllah tak ada buang sampah. Jadi berlambak-lambak, tak ada. Okey. Gunakan kaedah kawalan biologi. Mengelakkan penggunaan pestisida yang mencemarkan udara dan tanah dengan menjalankan kaedah kawalan biologi dalam pertanian. Wallahualam. So, setakat itu saja video cikgu untuk kali ini. Okey, kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan bab 3. Assalamualaikum.